Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya buat video kita untuk berkongsi pandangan kepada semua rakyat Malaysia semua berbilang kaum Cina, India, Melayu, Kadazan, Iban, Dusun, Bajau, semua sekali lah, bermacam-macam. Negara kita ni bermacam-macam bangsa, banyak bangsa, agama pun dalam berapa banyak juga. Okey, hari ni kita nak berkongsi pandangan sikit. Sekiranya anda setuju dengan video yang saya buat ni, untuk kita berkongsi bersama dengan masyarakat di luar, rakyat Malaysia, boleh share, boleh tekan subscribe dan boleh kongsi pandangan dan komenlah di bawah video saya ni untuk beri yang pandangan yang sebaik-baiknya. Okey, di sini kita nak kongsi hari ni. Hari minggu lepas kerajaan memberikan kelonggaran, okey, kelonggaran kepada dua keluarga untuk naik dengan kereta untuk membeli belah, di mana benda tu dah diviralkan. Kita tengok di pasar raya dah penuh dengan sesak dan kerajaan mengata keluarga, maksudnya suami tunggu dalam kereta, isteri akan masuk di pasar raya. Tapi hari ni kita tengok dan bermacam-macam dalam video yang kita keluar di media sosial, suami isteri keluar. Okey, keluar pergi mana? Kalau polis tanya, pergi membeli barang, beli barang dapur, dua orang. Tapi airnya masuk sekali dua, penuh di dalam pasar raya dan menjadikan sesak dan menjadikan benda ini tidak akan membantu mengurangkan penyakit-penyakit coronavirus hari ini. Tapi lepas ni dah kerajaan telah mengeluarkan akta, di mana bukan akta, dia mengeluarkan kelonggaran, PKPB. Okey, dipanggil PKPB, di mana kelonggaran untuk sektor-sektor menguatkan ekonomi, di mana kita itu dah lockdown dah beberapa bulan dan ekonomi negara kita menurun. Dan hari ini kerajaan memberi kelonggaran, di mana peniaga boleh, betul, kita menyokong, bukan saya tidak menyokong untuk yang kais pagi makan pagi, sekali petang makan petang, untuk peniaga-peniaga yang hari-hari dia meniaga untuk pendapatan diorang, untuk membayar sewa kereta, rumah dan macam-macam. Sekiranya kalau 6 bulan kerajaan tidak bagi diorang meniaga, macam mana diorang nak bayar lepas 6 bulan tu, di mana untuk buat pembayaran kenderaan, perumahan. Okey, dan akan ada orang kata jadi susah kan, di mana kerajaan memberikan kelonggaran untuk meniaga. Tapi kita minta, adakah benda ni akan berlaku, orang kata penyakit-penyakit ni akan berlaku dengan merebaknya sekali lagi, di mana kita bukan nak berdoa untuk merebakkan. Sebelum ni kita berdoa kepada Allah Taala dan biarlah penyakit coronavirus ni tidak ada di Malaysia lagi, dan kita setuju. Tapi kita minta, adakah rakyat Malaysia setuju dengan perintah yang kerajaan keluarkan untuk melonggarkan pergerakan rakyat untuk keluar dan sektor-sektor yang tertentu mengikut SOP, di mana 4 Mei esok dan kita akan tahu penuh di jalan raya dengan kenderaan-kenderaan yang sesak dan nak balik dengan jam dengan apa semua. Adakah dapat terkawal dengan penyakit-penyakit coronavirus, di mana kalau kita tengok kalau kita diorang pergi office, dalam office pun dalam 20 orang, adakah diorang akan jumpa dekat-dekat? Mungkin memang diorang cakap kena pakai mask, sanitizer apa semua, okey, dengan kita cuci tangan dengan bersih. Tapi penyakit-penyakit ni kita tidak tahu daripada penyakit dia. Kita okey, boleh scan daripada suhu badan dengan penyakit kita ni adalah satu demam, boleh diorang kata boleh balik. Tapi penyakit-penyakit ni dia tidak mungkin daripada demam saja, di mana dengan diorang kata yang kita cek daripada dulu, dia kata dengan ada bintik-bintik ke merah-merah sikit atau sakit tekak apa semua, mungkin ada yang lagi yang kita tak dapat kesan. Okey, baru-baru ni kita tidak nak jadi macam segelintir negara, di mana di Jepun, Kanada, China yang dah lockdown dulu, sekarang dah ada penyakit dia balik, di mana merebakkan balik penyakitnya. Kita tak nak Malaysia jadi benda macam ni sebenarnya. Kita nak benda ni, penyakit coronavirus ni dihapuskan dan tidak ada di Malaysia. Okey, di mana kalau kita kerajaan memberi kelonggaran, kita tidak marah kerajaan memberi kelonggaran untuk sektor ekonomi. Okey, untuk ekonomi, sisi keluarga, perumahan apa semua, di mana untuk masyarakat yang untuk meniaga. Tapi adakah kawalan ketat ni, pihak berkuasa, wira-wira negara akan berada di samping, contohnya di kedai-kedai, untuk memantau pergerakan yang dijarakkan oleh
ditetapkan oleh kerajaan. Sekiranya macam kita tengok katalah berniaga di kedai di kedai kemah-kemah di pasar raya, itu lain. Mungkin dia ada jarak dia, perwira-wira kita di sana, di mana di kedai-kedai, di warung dan di kedai tepi yang ada berlesen, di mana diorang tu adakah pihak berkuasa ada kat situ, perwira-wira kita ada kat situ untuk memantau sekiranya dia berlakunya kesesakan untuk orang membeli berbuka puasa, di mana akan jadi benda tu tidak tersusun, tidak terjaga. Adakah pihak berkuasa akan ada di situ, dan perwira-wira kita akan ramai untuk bertugas dan menyelamatkan daripada wabak-wabak penyakit coronavirus berulang sekali lagi. Ini pandangan dan kita berkongsi kepada semua masyarakat. Adakah sekiranya masyarakat Malaysia setuju dengan cara saya dan pandangan saya, dan boleh kongsi video ni. Sini pandangan tuan-tuan dan saudara-saudara-saudari yang pun ada pandangan, boleh komen dan boleh berikan pandangan kepada sekitar orang, kepada video-video saya ni, untuk kita berkongsi pandangan di mana adakah pihak kerajaan dan pihak rakyat dapat membendung penyakit-penyakit coronavirus ni. Di mana kita, contohnya saya cakap, sekolah tidak, kerajaan mengumumkan sekolah belum buka lagi sebab jadi ni, dan kerajaan ada mengumumkan untuk sektor-sektor macam taskah pengasuh, di mana kalau ibu bapa kalau ahli keluarga suami isteri bekerja, anak yang umur 5 tahun 6 tahun dan dijaga oleh taskah dan orang kata rumah-rumah anak penjaga, di mana adakah selamat untuk anak-anak anda dan anak-anak rakyat-rakyat Malaysia yang dijaga oleh tu. Sekiranya penjaga katalah ada 4 orang atau 6 orang, budak-budak tu ada penyakit dan disentuh, kita tidak tahu penyakit diorang, di mana kita tak nampak demam, dia mungkin kita tak nampak dalam masa kanak-kanak ni, tak nampak dengan secepatnya penyakit, disentuh dan dimakan dan dibagi apa semua. Adakah benda ni selamat untuk anak-anak anda semua yang dihantar pengasuh? Mungkin kita cakap pengasuh dah start untuk spray, dah untuk datang semua untuk dispray dan dibagi untuk kebersihan. Tapi adakah benda tu kita menjangka keselamatan akan terjamin untuk menjaga pihak? Kalau sekiranya sekolah tidak dibuka, taskah tidak dibenarkan dan dibuka untuk menjaga budak-budak macam bayi yang umur berapa tahun, untuk dijaga daripada itu. Kita tidak tahu ada penyakit. Sekiranya berlaku tu, kanak-kanak tu akan dapat kesian kepada ibu bapa, dan kita akan jadi sedih, dan kita akan beri orang kata tak dapat nak dibayangkan lah, tak dapat saya nak bayangkan macam mana kesusahan seorang ibu dan ayah sekiranya anaknya berlaku mendapat penyakit macam tu. Tapi kita minta tidak ada, kita berdoa pun tidak ada akan berlaku di situ. Kita nak ini, kita nak orang kata kawal dulu sebelum terjadi dan merebak. Ini pandangan saya. Sekiranya kita minta pihak kerajaan dan bersama dengan rakyat berkongsi pendapat, dan mungkin kerajaan boleh dengar suara rakyat yang sekarang keramat. Suara rakyat ni suara keramat untuk pihak-pihak kerajaan menjalankan amanah untuk rakyat. Di mana kita kongsi sekiranya peniaga-peniaga yang berlesen yang dibenarkan, kita sokong, di mana dia orang dapatlah pendapatan asing diorang, di mana janganlah untuk di bandar je, bagilah untuk di kampung pun sama juga yang kita tengok ada virus kan. Dan kita minta macam di Selayang, sekiranya di Selayang, di Pasar Borong Selayang dan berniaga, dia boleh berniaga, kedai pun dia berniaga dan dipantau oleh pihak perwira negara di sana. Dan kita minta di Selayang pun jangan ada tepi-tepi jalan tu peniaga-peniaga yang tidak berlesen boleh berniaga, seperti pendatang asing yang berniaga di tepi jalan untuk mendapatkan hasil-hasilnya. Di mana sekarang kita tengok pihak kerajaan pun di BKL dah berteras dah bersihkan. Jangan ada nanti persalahan 4 Mei ni pendatang asing Rohingya, Bangla, Vietnam ke apa berniaga di tepi jalan yang tidak ada lesen dan bersuka-suka hati. Okey, biarlah di pasar, dalam pasar tu yang dah disediakan oleh pihak pokok kuasa BDKL, di situ dalam je boleh berniaga, dan di luar yang tidak ada lesen boleh dihangkut oleh pihak pekuasa. Di mana ini kita berkongsi pandangan, tidak ada siapa-siapa untuk kita disalahkan. Kita memberi pandangan, adakah anda setuju dengan pelaksanaan yang kelonggaran oleh pihak kerajaan memberi PKPB untuk memberi sektor-sektor yang berkenaan untuk menjalankan
berurusan seperti biasa. Okey, saya minta pihak rakyat Malaysia dapat berkongsi video saya dan tekan subscribe sekiranya setuju dan berikan pandangan komen-komen yang bernas kepada video ni. Semoga kita dapat memberi manfaat kepada diri saya dan anda semua dan rakyat Malaysia. Saya menyayangi anda dan kerajaan pun, saya sebagai rakyat Malaysia menyayangi pihak kerajaan menjalankan dengan amanah dan betul-betul lumus untuk memberi kemaafan kepada rakyat Malaysia yang telah banyak membantu rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia pun membantu mengukuhkan ekonomi negara. Dan kita minta mungkin ada sikit video ni di mana kita minta pihak kerajaan memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia. Sekiranya mintalah yang pandangan daripada rakyat Malaysia memberi komen apa semua ni. Macam contohnya saya cakap tadi, sekiranya peniaga-peniaga yang berlesen dibenarkan dan dipantau oleh perwira-perwira untuk jarakan di mana tidak akan berlaku penyakit-penyakit coronavirus yang dapat kita bendung di dalam Malaysia. Sekiranya yang tidak ada lesen di meniaga tepi jalan dan warga asing tidak dibenarkan, kita pihak kerajaan ambil tegas kepada peniaga-peniaga yang tidak berlesen dan kepada peniaga yang rakyat tempatan menjual lesen dan memberi kebenaran untuk warga asing meniaga gunakan lesen rakyat tempatan, tak kira orang tu Cina ke India ke Iban ke, yang rakyat tempatan Malaysia menjual kepada warga asing akan diambil tindakan dengan sewajar-wajarnya, dengan setegas-tegasnya. Dan kita merayu kepada kerajaan Malaysia, tolonglah dengar suara rakyat, dan ini suara rakyat adalah suara keramat, dan sayangkan Malaysia, sayangkan negara Malaysia, tanah air kita, bangsa kita, agama kita yang kita sanjung ni, yang kita mohon sekiranya video saya ni sekiranya ada tersalah bahasa, tersalah sebut terkatah bahasa dan tersasul ke yang mungkin bahasa tu tak betul, mungkin boleh komen, boleh untuk saya membetulkan cara saya cakap, untuk kita berkongsi pandangan untuk mengenai isu-isu semasa dalam negara Malaysia mengenai coronavirus dan pelaksanaan kelonggaran bagi pihak kerajaan untuk memberi kepada rakyat untuk PKPB. Sekiranya anda menyokong video saya, bolehlah share bersama-sama. Di sini saya mohon maaf sekali lagi sekiranya saya ada buat silap, saya minta maaf. Dan kepada umat Islam, selamat menyambut Ramadan, dan bukan Islam bolehlah beristirahat dengan keluarga anda di rumah dan semua sekali. Di sini saya sampai di sini saja. Kemungkinan kita akan jumpa lagi sekiranya ada yang terbaik. Saya akan buat video yang terbaik, kita berkongsi bersama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.